Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 12 Mei 2022. Baik, perkembangan banjir di Sabah. Setakat malam tadi, jumlah penduduk dipindahkan di daerah Beaufort dan Tenom kekal 1,826 penduduk melibatkan 698 keluarga. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, seramai 1,608 penduduk daripada 638 keluarga berada di 15 PPS di Tenom. Dilaporkan sebanyak 22 kampung terjejas di daerah berkenaan akibat banjir yang melanda sejak Isnin lalu. Sementara itu, di Beaufort, jumlah penduduk terjejas di PPS juga kekal 218 penduduk daripada 60 keluarga. Mereka ditempatkan di PPS Dewan Selagor, manakala satu lagi PPS diaktifkan petang semalam, iaitu PPS Dewan DSP Dun Banir. Pihak PQB juga berusaha sedaya upaya untuk membantu memindahkan bangsa-bangsa banjir ini, di mana pada semalam pun pihak bomba juga telah pun bekerja keras untuk menyelamatkan. Ruslan yang ditemui media semasa meninjau PPS Dewan Selagor turut menyampaikan sumbangan makanan kepada penduduk dan petugas. Ya, sementara itu bantuan giat disalurkan kepada penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Melalak Tenom. Ia bagi memastikan mereka dapat menikmati makanan bersih dan sihat. Penduduk terjejas yang ditemui merakamkan penghargaan atas bantuan semua pihak. Terima kasihlah banyaklah semualah yang kamu datang di sini. Dari dari Balai Polis Tenom, DO datang kemarin, Jabatan Kesihatan, termasuklah yang Datu. Selain daripada agensi kebajikan, polis, bomba semua datang, KKM datang tengok kami lah dalam keadaan kami sehat walafiat. Datuk Peter pun turun padang tengok kami. Terima kasihlah. Kita sempat untuk pergi ke tempat-tempat penempatan dan menghantar bantuan selain daripada barang makanan yang kita bekalkan dan keperluan lain yang diperlukan oleh semua masyarakat di kawasan Melalap ini. Kita juga sempat memberi bantuan dari segi kewangan kepada setiap keluarga. Turut terjejas akibat banjir rumah ibadah seperti Surau Al-Falah di Kampung Bunut. Beginilah keadaan sekarang. Hari ini air mulai surut, tapi dia tidak begitu cepat dan orang kampung sedia menunggu air ini surut untuk membersihkan balik. Begitu juga rumah ibadat ini akan dibersih balik secara gotong royong. Baik, perkembangan COVID-19, Sabah mencatat 57 kes baharu semalam, iaitu peningkatan 18 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan jurucakap rasmi COVID-19 Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peningkatan kes seperti dijangkakan selepas sambutan Aidilfitri dan keamatan. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan mematuhi SOP. Peratusan jangkitan sporadik masih tinggi, iaitu 63%. Secara keseluruhan, lebih banyak daerah mencatat pertambahan jangkitan baharu berbanding daerah-daerah yang mencatatkan penurunan walaupun dalam kadar rendah. Sementara itu, 10 daerah bersih daripada sebarang jangkitan baharu, manakala 5 daerah masing-masing mencatatkan 1 kes baharu sahaja. Bilangan pesakit COVID-19 sembuh ialah 57 orang, manakala 191 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian dicatatkan semalam. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Sabah akan bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk mengkaji semula 335 undang-undang kecil di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Ia bagi memastikan kesesuaian dan keberkesanannya mengikut keperluan semasa.
Menurut Setiausaha Tetap KKTP, Datuk Dr. Jamili Nais, usaha penambahbaikan dasar dan perundangan sedia ada adalah bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan selain meneroka peluang baharu menjana pendapatan PBT. Beliau berucap merasmikan bengkel pembangunan dan verifikasi garis panduan permohonan lesen operasi PBT 2.0 bagi negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah MPC Sabah Muzani Aris Muhammad Yusof memaklumkan bengkel tersebut bertujuan menambah baik prosedur dan syarat perlesenan dengan mengemaskini garis panduan permohonan dan manual SOP lesen operasi yang dibangunkan pada tahun 2019. Garis panduan yang dikemaskini akan diseragamkan ke semua PBT seluruh Sabah. Garis panduan ini diwujudkan, maka ianya boleh memudahkan apabila ianya dikongsikan bersama juga dengan komuniti-komuniti bagi pelaksanaan dan juga program-program seperti menjalankan perniagaan di negeri Sabah, dan ianya boleh membantu dari segi ekonomi negeri Sabah. Garis panduan dan manual ini dibangunkan dengan kerjasama KKTP, Pejabat Peguam Besar dan 6 PBT iaitu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Majlis Perbandaran Sandakan, Tawau, Penampang, Sipitang dan Putatan. Dalam perkembangan lain, KKTP bersetuju dengan cadangan pelaksanaan pensijilan sistem pengurusan anti rasuah ABMS di Majlis Perbandaran Sandakan sebagai PBT rintis di Sabah. Ia bagi membentuk rangka kerja korporat bertujuan mencegah, mengesan dan menyiasat kes-kes berkaitan rasuah. Menurut Setiausaha Tetap KKTP, Datuk Dr. Jamili Nais, organisasi seperti PBT wajar mempunyai polisi disokong sistem pengurusan berintegriti. Ia sekaligus dapat mengelak atau mengurangkan kos, risiko dan rasuah di samping mempromosikan keyakinan dan meningkatkan reputasi keuangan organisasi. Sementara itu, Timbalan Presiden 1 Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Faridah Giau berpendapat cadangan pelaksanaan ABMS di MPS amat bertepatan bagi meningkatkan perkhidmatan berkualiti kepada masyarakat. Dengan ada usaha ABMS ni, secara tidak langsung kita dapat mempercepatkan mana-mana prosedur yang sepatutnya, dan ini secara tidak langsung dapat membantu kita dan masyarakat dalam melaksanakan apa-apa juga usaha untuk membangunkan ekonomi daerah Sandakan. Pelaksanaan ABMS juga antara inisiatif menyokong Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Terdahulu, Timbalan Setiausaha Tetap KKTP Stanley Chong menyerahkan ABMS kepada Faridah sambil disaksikan Datuk Dr. Jamili. Sebanyak 1,795 pemeriksaan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah melalui operasi Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Hari Raya Puasa sejak 26 April sehingga 10 Mei lalu. Tahap pematuhan peniaga dan pemborong adalah memuaskan serta tiada kesalahan berhubung kegagalan pematuhan direkodkan. Menurut kenyataan Pengarah KPDN HEP Sabah, Georgie Abbas, sejak 1 Januari lalu sebanyak 33,542 pemeriksaan telah dijalankan. Hasilnya 469 kes telah diambil tindakan dengan nilai rampasan mencecah 3.28 juta ringgit. Manakala jumlah kutipan kompaun dalam tempoh sama adalah sebanyak 83,700 ringgit. Sementara itu, tinjauan RTM di sebuah pasaraya di Kota Kinabalu mendapati orang ramai memberi maklum balas positif berkenaan bekalan dan harga barangan sepanjang musim perayaan. Selalunya kalau pada musim perayaan kita memang sediakan barangan kering, basah dan minuman-minuman lah. Kalau barangan kering misal kata macam gula, tepung, beras, minyak, basah, daging, sayur-sayuran memang mencukupi. Kerana sini dia stok banyak, lagipun dia sangat semua itu sayur-sayur sangat fresh, dan pula dia harga sangat tetap, lebih murah dari tempat lain. Senang cari banyak. Saya tidak susah cari barang-barang yang saya perlu. DP harga pun berpatutan, lagipun DP barang semua orang bilang komplit lah. Lagi satu lagi dia punya especially seafood, okay, very fresh.
and also vegetable. All complete. Pasal DP harga is under kawalan dia lah. Okay, walaupun dalam musim perayaan ni, kami masih senang lagi lah dapat bekalan sayur, macam sayur, ikan dan lain-lain lagi lah. Setakat ni bekalan ni semua masih fresh ya. Memang puas hati lah. Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2 Bengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sandakan menerusi projek Jiwa Murni menyumbangkan sebuah bod kepada Sekolah Kebangsaan SK Pulau Timbang Sandakan sempena sambutan Hari TLDM ke-88. Penyerahan disempurnakan Panglima Wilayah Laut 2 Pangwila 2 Laksmana Muda Dato' Roslan Muhammad Yunus kepada Guru Besar SK Pulau Timbang Arman Amir di Sandakan. Ketika ditemui media, Dato' Roslan berkata sumbangan ini menerusi tanggungjawab sosial korporat CSR TLDM bersama Limbungan Tempatan Sandakan Jaya Teknik Sendirian Berhad sebagai kemudahan pengangkutan pelajar ke sekolah. Ia sekaligus menjadi landasan jalinan kerjasama TLDM dan komuniti selain membuka pandangan dan menarik minat pelajar untuk menceburi TLDM sebagai bidang kerjaya pada masa akan datang. Ada beberapa sekolah yang menulis surat kepada TLDM kita di markas memaklumkan mengenai keperluan bot oleh mereka. Jadi kita telah melawat sekolah-sekolah tersebut dan kita akhirnya memutuskan untuk memberikan bot itu kepada Sekolah Kebangsaan Timbang berdasarkan daripada apa yang kita buat, penilaian yang kita buatlah. Memang banyak membantu. Memang besar kesannya di mana murid-murid itu boleh dibahagikan bot yang mereka boleh sampai ke sekolah dengan selesa. Selesa dan pastinya juga yang bot yang diterima ini beratap. Dan sudah pasti apabila hujan selamat alat tulis, beg mereka daripada basah. SK Pulau Timbang mempunyai seramai 79 murid dan 22 guru dan anggota pelaksana. Program Jiwa Murni Mawila 2 di Dewan SK Pulau Timbang Sandakan ini turut dihadiri isteri Pangwila 2, Datin Nuralizah Tamar. Kemudahan bot merupakan pengangkutan utama pelajar ke sekolah, antaranya dari Kampung Upak, Kampung Sirabut dan Kampung Jerman. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Amalkan kawalan Kendiri, patuhi SOP semasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.